kota Madinah, datang Nabi berada di sini menjadikan tentera Bukit Uhud ni. Ada yang kata Bukit Uhud ni berada di belakang tentera Muslimin. Ada yang kata Bukit Uhud ni berada di sebelah kanan. Manakala Bukit Mumanah ni, Jabal Ainain ni, Bukit Mumanah pada sebelah kiri. Manakala tentera Quraisy datang dari arah sana. Okey. Datang dari sana. Ketika itulah dah baru Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang mana Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini dibunuh oleh seorang hamba yang bernama Wahsy. Ya. Bernama Wahsy, yang mana seorang hamba kepada nama apa dia? Jabir? Jubair bin Jubair Mut'aim. bin Mut'aim. Ya, alhamdulillah. Jubair bin Mut'aim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak Zurinya. Okey, Jubair bin Mut'aim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Zuri ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana bersama di vlog Zuri Anayan. Baiklah, minggu ni Zurin berkesempatan untuk berada di Madinah Al-Munawwarah. Dan Zurin ingin sekali berkongsi sejarah tentang Bukit Uhud ataupun Gunung Uhud, dan juga sejarah di sebalik kisah peperangan Uhud. Tapi Zurin tidak berseorangan. Zurin bersama Aina dan Afiqah, dan juga kali ini Zurin bawakan khas dua orang tetamu, student daripada pelajar di Universiti Madinah Al-Munawwarah. Jadi sebelum tu, jom kita tengok kawasan Masjid Syuhada, dan Zul akan memperkenalkan mereka sebentar lagi. Baiklah, seperti yang Zurin katakan, Zurin ada Afiqah. Aina dah lari. Zurin ada Afiqah. Jadi Zurin ada seperti yang Zurin katakan tadi, Zurin ada dua orang tetamu khas untuk vlog ni. Zurin ada boleh jom. Ni dia. Bolehkah Ustaz kenalkan diri Ustaz? Okay, nama Muhammad Afif Al-Zubaidi. Pelajar tahun 2 Universiti Islam Madinah. Okey, jurusan? Dalam jurusan pengajian Islam, pengkhususan hadis. Pengkhususan hadis. Okey, baiklah. So yang kedua, Zurin ada Ya. Saya nama Ahmad Sajjad bin Muhammad Azmi. Ambil pengkhususan kos syariah undang-undang. Sekarang ni tahun ketiga. Alhamdulillah. Tahun ketiga. Baik. Okey. Baiklah, Zurin akan tanya dengan Hafiz dulu. Kita akan minta tolong Ustaz Hafiz untuk terangkan sedikit tentang peperangan Uhud. Peperangan Uhud Kat sini terang macam ni. Okey. Peperangan Uhud ni berlaku bila mana Nabi SAW ni dia mendapat khabar ataupun berita bahawa tentera Quraisy datang nak serang Madinah. Sebagai balas balik untuk peperangan Badar sebelum tu. Yang mana perang Badar berlaku pada 2 Hijrah. Ya. Manakala peperangan Uhud ni berlaku pada tahun ke-3 Hijrah. Jadi bila Nabi SAW dapat khabar tentera Quraisy nak datang serang Madinah, Rasulullah panggil para sahabat untuk berbincang. Dia berbincang sama ada tentera Muslimin ni nak bertahan di kota Mekah ataupun nak bertahan di kota Madinah, ataupun nak bertahan di kaki Bukit Uhud. Kemudian apa dia? Kemudian waktu tu kita kena tahu yang perang Badar ni berlaku tak dirancang sebelum tu. Sebelum perang Uhud, perang Badar ni berlaku tak dirancang. Maksudnya plan asal Nabi hanya sekadar nak sekat kafilah daripada Quraisy tu sahaja. Tetapi
akhirnya berlaku peperangan. Yes. Jadi tak ramai yang sertai perang dalam peperangan Badar tersebut. Ya. Jadi peperangan Uhud ni pula mereka tentera muslimi dah sedia maklum bahawa akan berlaku perang. Jadi ramai yang sertai dan ramai yang nak ambil pahala berjuang, pahala berperang. Lalu dalam perbincangan tersebut ramai sahabat bercadang supaya bertahan atau berperang di kaki Bukit Uhud. Sedangkan Nabi SAW sendiri bercadang supaya bertahan di kota Madinah. Sebab apa? Antara alasannya adalah bertahan di kota Madinah ni lebih selamat. Mana orang-orang wanita-wanita boleh berada di dalam rumah, dan orang-orang yang manakala tentera muslimin hatta kanak-kanak sendiri boleh tolong untuk lempar batu dan sebagainya. Kemudian lagi apa, Nabi SAW sendiri pun bermimpi. Sebelum tu dah bermimpi dengan 3 perkara. Pertamanya pedang baginda sumbing. Yang kedua, Nabi lihat haiwan-haiwan ternakan disembelih. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga, antara mimpi Nabi adalah pedang, haiwan ternakan disembelih. Yang ketiga apa, saya tak ingat. Ni Nabi tengok tangan baginda berada dalam sarung besi. 3 perkara tu. Baik. Jadi bila dah disebabkan ramai sahabat bercadang untuk berperang dekat kaki Bukit Uhud, dan Nabi SAW sendiri bercadang untuk bertahan di kota Madinah, Nabi terima cadangan yang ramai tu, dan Nabi SAW pergi masuk dan bersedialah pakai pakaian besi, perisai, pakai pakaian perang. Kemudian barulah beberapa sahabat tu ada yang berfikir untuk patah balik kepada plan asal Nabi untuk bertahan di kota Madinah. Kan tetapi Nabi sebut apa? Nabi sebut mafhum dia apa? Tak sepatutnya bagi seorang Nabi bila dah sarung pakaian besi itu untuk tanggalkan, sehinggalah ditetapkan kemenangan, ditetapkan peperangan tu oleh Allah SWT sama ada menang atau kalah lah. Maka bersiaplah pada hari Jumaat tu, bersiap tentera muslimi selepas daripada solat Jumaat. Tentera muslimi bersiap dan bergerak daripada kota Madinah, dari arah sana, Masjid Nabawi dari arah sana, datang ke melalui satu jalan nama Ajimati Syaikhan. Dari satu tempat Ajimati Syaikhan. Pada dekat Ajimati Syaikhan tu Nabi berhenti dekat situ dan memeriksa tentera-tentera muslimin. Jadi ketika tu Nabi dapati ada beberapa orang yang Nabi sendiri tak cam, dan akhirnya didapati bahawa orang itu adalah golongan orang-orang Yahudi, dan Nabi SAW tak benarkan orang Yahudi untuk sertai perang. Tak silap ada yang Nabi sebut jangan minta tolong daripada orang kafir, tak silap dalam hari. Kemudian lagi Nabi beri pilihan sama ada nak sertai perang dengan dia masuk Islam dan sertai perang, ataupun dia patah balik ke Madinah. Lalu seramai 300 orang yang asalnya tentera muslimin 1000, seramai 300 orang tu tarik diri. Ini termasuklah orang munafik dan juga orang-orang Yahudi, tarik diri balik ke Madinah. Tinggallah 700 tentera muslimin sahaja, dan bergerak daripada Ajimati Syaikhain datang ke kaki Bukit Uhud. Bila datang dari arah kota Madinah, datang Nabi berada di sini, menjadikan tentera Bukit Uhud ni, ada yang kata Bukit Uhud ni berada di belakang tentera muslimin. Ada yang kata Bukit Uhud ni berada di sebelah kanan. Manakala Bukit Memanah ni, Jabal Ainain ni, Bukit Memanah pada sebelah kiri. Manakala tentera Quraisy datang dari arah sana. Datang ke sana. Ketika itulah baru berlaku pentempuran. Bila berlaku pentempuran, pada peringkat awal Nabi dah tempatkan seramai 50 orang di atas, di bawah kepimpinan, di bawah diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair ni yang mengetuai geng pemanah. Bila pada peringkat awal tentera Quraisy tak boleh nak masuk dekat. Sebab apa? Sebab bila dia datang je, tentera pemanah dah panah mereka dari jauh. Jadi ketika tu mereka dah hampir gagal, sehingga kan mereka berundur. Mereka berundur ke belakang. Kemudian ketika itulah Allah Ta'ala uji sedikit tentera memanah ni, yang mana tentera memanah seramai 40 orang turun untuk ambil
harta rampasan perang. Ketika tu tentera Quraisy dah lari melepasi camp mereka. Sehingga tinggalkan harta rampasan perang mereka, harta-harta mereka. Dan kita kena tahu orang Arab ni bila dia berperang dia bawa semua harta-harta dia. Kemudian bila dah lari melepasi camp mereka ni, turunlah 40 orang ni untuk pergi ambil harta dia, harta rampasan perang tu. Sedangkan ketika itu Abdullah bin Jubair sudah larang. Dan tetapi apa, mereka lalai. Lalu pergi ambil. Semasa tengah ambil tu Abu Sufyan, Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ketika tu dia perasan. Dia perasan dah tentera memanah dah turun. Lalu dia patah balik. Khalid Al-Walid masa tu dia mengetuai kumpulan berkuda. Lalu dia datang. Terima kasih. Syukran. Lalu dia patah balik dan serang secara cepat. Tentera yang memanah 40 orang tu dah akhirnya gugur dekat situ. Barulah dia panggil tentera pejalan kaki semua yang Quraisy tu untuk patah balik. Lalu dia kepung. Maknanya tentera muslimin berada kat sini, tentera berkuda tentera berkuda pusing dari arah belakang bukit ni. Dah pusing dari arah bukit ni. Manakala tentera pejalan kaki datang dari arah depan, menjadikan tentera muslimin terkepung, tak boleh nak lari kan. Waktu itulah berlaku kucak-kacir, sehingga ada dikatakan sahabat bila berlaku kucak-kacir itu ada sahabat yang terbunuh tentera muslimin sendiri. Dan waktu itu juga Nabi SAW juga mendapat luka yang kuat lah, luka yang kuat, sehingga ada sahabat yang jadi benteng pun ramai yang gugur. Antaranya adalah Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ni Kak Zul nak tahu apa? Talha Ubaidillah ni yang dikatakan kalau nak tengok yang berjalan, Kak Zul lupa word term dia, tapi kalau kita nak tengok, tapi tengoklah Talha Ubaidillah, Rasulullah bagi perumpamaan kepada Talha. Kalau kita nak tengok, terima kasih. Nanti Kak Zul cari. Dia ada satu word kata kalau kita nak tengok yang berjalan, sebab dia terlalu luka parah yang teruk kan. Terima kasih. Baiklah, kita dah dengar explanation yang terpanjang daripada kita punya sahabat Ustaz Hafif. Sekarang ni kita punya another ustaz. Okey, Kak Zurin nak tanya tentang kisah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kan? Saidina Abdul Muttalib. Saidina Hamzah Abdul Muttalib. Sedikitlah kisah, sebab kita tahu perang Uhud ni banyak kisah yang sedih. Di antaranya berkaitan dengan Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, okey. Dalam peristiwa peperangan Uhud ini, banyaklah di antara para sahabat yang terbunuh, dan salah seorangnya adalah bapa saudara Nabi yang sangat tercinta lah, yang Nabi cinta, yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang mana Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini dibunuh oleh seorang hamba yang bernama Wahsy. Bernama Wahsy, yang mana seorang hamba kepada nama apa dia? Jubair bin Mut'aim. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak Zurinya. Okey, Jubair bin Mut'aim. Yang mana bila mana Jubair bin Mut'aim ini Sayyidina Hamzah telah membunuh bapa saudara kepada Jubair bin Mut'aim pada peperangan Badar. Okey. Jadi bila mana Sayyidina Hamzah telah membunuh bapa saudara kepada Jubair bin Mut'aim ini, jadi dia rasa ada dendamlah kepada Sayyidina Hamzah. Jadi dia tawarkan kepada Wahsy hamba dia, aku akan bebaskan kamu tapi dengan syarat kamu kena bunuh Sayyidina Hamzah. Jadi Wahsy ini seorang yang pakar dalam lembing, dan tembaga lah. Jadi dia buat satu lembing yang sangat sangat berkualiti lah, sangat berkualiti daripada tembaga yang sangat kualiti. Dia buat ni tombak. Okey, dia buat tombak. Lepas tu dia macam Ustaz cakap tadi, yang mana Wahsy ini dia datang daripada belah sana, dia menyorok di belakang batu. Yang pada ketika itu Hamzah duduk di belah sana, ada satu kalau agak senang tempat itulah yang belah sana. Belah sana. Bukit air ujung. Okey. Lepas tu Wahsy pun menyorok, menyelit. Lepas tu dia pun lemparlah tombak itu mengenai kepada Sayyidina Hamzah
dikatakan lempar daripada belakang tembus ke depan. Tapi yang ada juga yang mengatakan riwayat yang tak sahih, tak sahih, yang tak kuat lah, daripada depan tembus ke belakang. Jadi ketika itu Sayyidina Hamzah cuba untuk pergi ke Wahsy untuk melibaskan pedang kepada Wahsy, tapi tidak kesampaian kerana tembus dan darah melimpah apa semua. Jadi Sayyidina Hamzah pun jatuh lah. Maka pada ketika itulah Rasulullah ini, bila mana dia tengok pada mayat Sayyidina Hamzah, Rasulullah kata, "Lan usabu bimislika abada." Kita tidak akan berlaku lagi seperti ini kepada orang lain. Sebab dahsyat sangat. Dan Sayyidina Wahsy juga last kali dia masuk Islam juga. Tetapi Rasulullah kata, jangan terserempaklah dengan Wahsy kerana takut aku bukan tak saya jumpa, tapi takut aku bila mana aku tengok Wahsy, takut aku tak redha lah. Takut aku tak redha dengan Wahsy bila mana Rasulullah tak redha ni. Faham lah. Mana kata Allah juga tak redha kepada hamba bila mana Rasulullah tak redha kepada seorang umat dia. So dalam erti kata lain, kita boleh kata Rasulullah SAW sayanglah dekat Wahsy tu. Sayang ada dengan sebagai seorang lebih kurang ni macam ayah dan anak. Walaupun anak itu mungkin buat salah tapi rasa kasih sayang kepada anak itu tetap ada. Betul. Sama juga dengan Rasulullah. Walaupun umat dia begini, tapi bila mana umat dia buat salah sekalipun, tapi tetap juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetap ada rasa sayang. Tapi dia Rasulullah tak saya tengok takut ada ni lah, rasa tak redha kepada Wahsy. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat sayang kepada bapa saudara beliau ni. Okey. Baiklah. Sedikit. Terima kasih. Berjaya dia hari ni bercakap depan kamera ai. Okey. Soalan okey, Kak Zul nak tanya satu soalan lagi lah. Bukan soalan. Baiklah, kita nak sambut Ramadan insya-Allah lagi dalam beberapa hari. Jadi Kak Zul nak minta advice atau apakah amalan-amalan yang kita boleh lakukan untuk orang kata memeriahkan lagi Ramadan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang mendirikan ataupun menghidupkan Ramadan, bangun, ada ulama sebut bangun pada waktu malam ataupun solat malam, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampunkan segala dosa-dosa dia yang lepas, yang telah lepas. Jadi dalam Ramadan ni bulan yang dikatakan bulan yang sangat-sangat digalakkan untuk beramal. Jadi tak kira apa sahaja amalan selain daripada puasa yang wajib itu, kita digalakkan untuk perbanyakkan dari segi solat malam kita, dari segi bacaan Quran kita. Sehingga kan ada petunjuk dari Nabi SAW sendiri, dikatakan Nabi pada bulan Ramadan bertilawah dengan malaikat Jibril sebanyak 2 kali berbanding bulan-bulan lain. Manakala dari segi solat pula pun ada juga petunjuk dari Nabi bahawa Nabi solat malam, solat tarawih kan, banyakkan baca Quran. Kemudian lagi apa? Tahajud. Apa sahaja amalan yang kita amalan-amalan soleh kita perbanyakkan, bersedekah. Mudah-mudahan dengan Ramadan, dengan amalan-amalan begitu, kita tergolong daripada golongan yang orang yang Nabi sebut, orang yang penuh berharap untuk mendapat pahala bulan Ramadan tersebut. Dengan cara tu kita dapat keampunan daripada Allah SWT. Terima kasih Ustaz Afif. Baiklah, soalan terakhir untuk, jom kita jalan sana. Soalan terakhir untuk Ustaz. Adik, jom panggil dia adik. Adik Jad. Okey. Tak ada, bukan ada lagi. Jadi tadi Kak Zun dah cerita pasal Uhud. Lepas tu Kak Zun dah selitkan sikit pasal bulan puasa. Jadi Kak Zun nak tanya jugalah dekat awak. Tadi Ustaz Afif ada sebut kan pasal macam mana Rasulullah SAW melihat gunung Uhud. Apakah macam nak cakap apakah yang hadis berkaitan dengan Jabal Uhud. Hadis yang mengenai Jabal Uhud ni sudah kita tahu bahawa yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, bukit Uhud ini hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Bukit Uhud ini
dia ni Bukit Uhud ni mencintai kita dan kita mencintai Bukit Uhud. Tapi yang mengatakan bahawa Bukit Uhud ini di antara bukit-bukit dalam syurga ini adalah dhaif. Di antara hadis dhaif yang mengatakan Bukit Uhud ini duduk di dalam syurga. Tetapi yang mengatakan hadis yang paling sahih adalah hadis ni lah. Hadis yang mengatakan Bukit Uhud ini mencintai kita dan kita mencintai dia, dan dikatakan juga Bukit Uhud ini menjadi syafaat kepada kita di hari akhirat nanti, insya-Allah. Baiklah. Terima kasih. Sampai di sini sahaja Zurin bersiaran di Bukit Uhud dan juga di Masjid Syuhada. Baiklah. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan itu datang daripada diri Zurin sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa soalan nak tanya? Tak apa. Tak ada tu. Tak ada dah? Tak ada dah. Apa soalan nak tanya lagi? Tak ada soalan dah. Tak ada. Habis. Tak ada dah. Habis dah. Habis tak? Banyak dah sebenarnya.